Bunga melur dalam jambangan menjadi hiasan di tepi kolam. Ku cipta pantun buat renungan, semarak nilam empunya wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam memartabatkan budaya membaca. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Siti Masyidah binti Muhammad. Masyidah merupakan nama yang jarang didengari oleh ramai dan membawa maksud yang mati syahid oleh Fir'aun. Saya merupakan salah seorang pelajar tingkatan 5 yang menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Konvent Sentul. Kod sekolah WEB 0215. Kata Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Itulah ungkapan menarik yang telah mencungkil minat saya untuk mempraktikkan lagi amalan membaca. Sepanjang tempoh pembacaan saya telah melukai ribuan buku yang telah banyak memberikan impak positif dan mengubah corak kehidupan saya. Namun, satu daripada ribuan buku ini lekat di fikiran dan terkesan di hati saya sehingga kini. Dan buku itu tak lain tak bukan, tentulah buku yang berjudul Perjalanan Ibnu Battuta. Buku ini mengandungi 388 buku surat dan 14 bahagian. Buku ini merupakan hasil tulisan Muhammad Hanafiz yang merupakan seorang doktor dan penulis buku Islamik seperti Himpunan 101 Doa dan Zikir. Walaupun buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hanafiz hanyalah belasan, tetapi jangan lihat pada kuantitinya, lihat pada kualitinya. Penerbitan 1000 Dinar telah menerbitkan buku ini pada tahun 2013 untuk menyemarakkan lagi usaha menambah bahan bacaan yang dapat menambah ilmu dan pengetahuan jiwa pembacanya. Tibalah masa untuk kita mengikuti perjalanan Ibnu Battuta yang bakal menyebabkan anda rasa bangga, megah dan sedar akan keunggulan tokoh Islam terdahulu. Ibnu Battuta atau nama penuhnya Abu Abdullah Muhammad merupakan seorang pengembara yang hebat dan terkenal dalam dunia pengembaraan sebelum zaman moden. Beliau dilahirkan di Maghribi dan mendapat pendidikan awal dalam perundangan Islam. Cita-cita untuk mengembara tersemai di jiwa Ibnu Battuta sejak kecil lagi. Beliau merealisasikan impian tersebut dengan menuju ke Mekah untuk menunaikan haji pada usia 21 tahun. Tetapi akhirnya beliau telah mengembara selama hampir 30 tahun ke seluruh dunia Islam pada zamannya. Bermula dari kota asalnya Tangier ke Afrika Utara, Afrika Selatan dan Sepanul. Kemudian beliau telah mengembara ke benua kecil India dan tinggal selama 8 tahun di situ. Sebahagian besar kepulauan Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia juga dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Akhirnya beliau menamatkan perjalanan dengan mengunjungi kepulauan Maldives dan China. Perjalanan panjang ini dimulakan pada tahun 1325 Masihi dan diakhiri pada tahun 1344 Masihi. Sepanjang perjalanan beliau telah menjejak kaki di 44 negara dan bertemu dengan 6 orang raja yang luar biasa, iaitu Raja Irak yang berbudi bahasa, Raja Hindustani yang bernama Mesra, Raja Turki yang gagah perkasa, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Melayu yang berpengetahuan luas dan akhir sekali Raja Turkistan. Setelah menamatkan perjalanan panjang ini, beliau menetap di kota Fez, Morocco dan di situlah beliau telah membukukan catatan perjalanan beliau dan menamakannya sebagai Rihlah. Akhirnya insan hebat ini wafat pada tahun 1377 Masihi. Jika dikalkulasikan, jarak perjalanan yang ditempuh oleh Ibnu Battuta adalah lebih kurang 120,000 kilometer. Legasi beliau sangat dihargai sehingga sebuah kawah di permukaan bulan dinamakan sempena nama beliau. Walaupun Ibnu Battuta sering kali dilepas pandang oleh masyarakat dalam kalangan pengembara Eropah yang terkenal, masyarakat perlu sedar bahawa sumbangan Ibnu Battuta kepada tamu manusia tidak terhingga. Antaranya, pertambahan ilmu geografi. Hal ini dikatakan demikian kerana catatan Ibnu Battuta mengenai negara yang telah dikembara menyebabkan pengetahuan geografi tempat tersebut dapat didalami. Di samping itu, proses pensejarahan dapat dipermudahkan. Ini kerana buku Rihlah beliau mengandungi aspek sosial, ekonomi dan politik tamadun Islam terdahulu yang menyebabkan ahli sejarawan mudah untuk membuat kajian. Banyak benih yang dikenali sebagai nilai dan pengajaran tersemai di dalam buku ini secara tersirat dan tersurat. Antaranya,
Kesedaran kepada pembaca tentang kepentingan untuk mengembara di muka bumi. Kata orang, jauh perjalanan, luas pengalaman. Kembara akan menemukan kita dengan ilmu baru dan memberikan peluang kepada kita untuk mencedok sebanyak mungkin ibrah dan teladan. Selain itu, kita hendaklah mencontohi sifat keberanian Ibnu Battutah yang mengembara seluruh dunia tanpa apa-apa panduan. Sifat keberanian itulah yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan yang serba mencabar ini. Selain itu, buku ini juga menekankan kesyukuran terhadap Tuhan yang menciptakan bumi agar manusia dapat menetap dengan selamat. Kita hendaklah sentiasa menikmati kecantikan bumi ini seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 15. Pada pendapat saya, karya agung ini tidak sama seperti buku perjalanan hidup tokoh lain kerana buku ini bukan sahaja menceritakan peristiwa yang besar dan bersejarah, tetapi peristiwa yang kecil dan kedil juga diselipkan. Buku ini tidak bosan sama sekali dan oleh sebab itulah saya berjaya menghabiskan buku ini dalam masa hanya sebulan. Secara jujurnya, saya bukan seorang penggemar buku bibliografi, tetapi semakin saya membelik halaman buku ini, semakin saya melupakan dunia realiti dan tertenggelam dalam jalan ceritanya. Buku ini sesuai dibaca oleh semua golongan, terutamanya golongan remaja, agar pengetahuan sejarah yang semakin pudar dalam kalangan remaja dapat disinarkan semula. Itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan mengenai buku kegemaran saya pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri, terimalah kata-kata ini. Membaca adalah nafas hidup dan jambatan emas ke masa depan. Sekian, terima kasih.